sebentar lagi daripada Encik Muhammad Syahrin bin Abdul Karim yang merupakan Ketua Bidang TVET Sektor Pembelajaran PBD Batu Pahat. Seterusnya saya akan memperkenalkan secara ringkas biodata penceramah kita dan akan diteruskan dengan sesi perbingkilan. Di akhir nanti kita akan ada sesi soal jawab ataupun semasa perbingkilan tu pun cikgu boleh bertanya ya soalan sama ada secara lisan ataupun menulis di ruangan chat. Dan akhir sekali nanti kita akan berikan link untuk pendaftaran SPL KPM ataupun menggunakan QR code pada ruangan catatan nanti. Baiklah, tanpa membuang masa, kita persilakan pembaca doa yang diimport khas dari SMK Semera iaitu Cikgu Ruslan bin Muhammad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala pujian tertentu bagi Allah, pencipta dan pentadbir seluruh alam semesta. Selawat dan sejahtera ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW serta ke atas seluruh keluarga dan para sahabat baginda. Kami menampakkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri bengkel pelaksanaan PBD yang menarik semasa tempoh PDPR peringkat daerah Batu Pahat tahun 2020 pada petang ini. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada petang ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan lagi pencapaian pelajaran ini di sekolah kami demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, sekolah kami akan menjadi sekolah yang cemerlang, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum, seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan, lantas bersegera melakukan kebaikan, dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan, lantas bersegera meninggalkan keburukan. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah supaya kami yang hadir pada petang ini dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu, pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan keindahan. Indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan bacaan doa itu tadi kita mengharapkan semoga program pada petang ini berjalan dengan lancar dan diberkati olehnya. Seterusnya kita akan persilakan Encik Muhammad Syahrin bin Abdul Karim, Ketua Bidang TVET Sektor Pembelajaran PPD Batu Pahat untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati penceramah kita pada petang ini, barisan urus setia lah dalam program pelaksanaan PBD yang menarik dalam tempoh PDPR melalui pembelajaran Google Form. Jadi alhamdulillah, saya bagi pihak PBD Batu Pahat mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada para penceramah, khususnya kepada Cikgu Abdul Jabbar
yang sudi berkongsi kemahiran dan pengetahuan untuk sama-sama kita dapat aplikasikan bersama anak-anak murid dan guru-guru kita nanti. Jadi bagi pihak PBD mengucapkan tahniah dan syabas khususnya kepada jawatankuasa yang dapat menyelaraskanlah program ini, dan kepada cikgu yang dapat menyertai pada petang ini, saya ucapkan tahniah kerana diberi ruang dan masa. Sungguhnya ilmu yang dikongsi dapat diberkati kepada anak-anak murid kita lah. Jadi saya tak ucap panjang. Jadi saya mewakili PPD, tahniah sabar sekali lagi dan semoga manfaat untuk semualah. Jadi nanti Puan Nilam bolehlah buat sijil sekali lah. Google Form ni kan keluar sijil juga. Bagi penghargaan kepada guru semualah. Okey, itu saja daripada kami. Tahniah syabas. Semoga dapat berjaya hingga habis lah. Okey, itu saja dari saya. Sebab selepas ni saya pun tak dapat join sama terus pasal kita ada perbincangan dengan pihak PBD pasal pengurusan strategik daerah lah. Okey, itu saja daripada saya. Jangan ucap tahniah dan teruskan. Puan Nilam, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Syarif. Seterusnya, selepas perkongsian daripada Cikgu Syarif, kita terus ke slide yang ketiga, iaitu pemilihan ringkas penceramah. Inilah wajah penceramah kita nama penuh beliau ialah Cikgu Abdul Jabbar bin Muhammad. Beliau sekarang ialah guru cemerlang geografi yang bertugas di SMK Datuk Bentara Luar Batu Pahat, Johor. Dan berikut adalah kelayakan akademik beliau yang mana beliau memiliki ijazah sarjana muda pendidikan geografi. Seterusnya ialah ijazah sarjana pendidikan iaitu pengkhususan pada psikologi pendidikan di UPSI sama tempat dengan saya dulu ni. Dan beliau memiliki sijil profesional antarabangsa iaitu Google Certified Educator level 1 dan level 2. Okey, level 1 and level 2. So banyak ilmu beliau dan seterusnya nanti kita bolehlah buat bingkil bersama dengan beliau lagi kerana beliau juga merupakan jurulatih utama e-Didik Malaysia, juga sebagai penggerak digital Batu Pahat, dan yang menarik di situ ialah pengasas dan pemilik channel Pendidik for You. Kita berkenalan dengan pengasasnya, pengasas Pendidik for You. Baik, sekiranya selepas ni ada apa-apa maklumat, perlukan apa-apa khidmat nasihat, bantuan, bolehlah berhubung dengan beliau melalui nombor telefon dan email yang dinyatakan tersebut. Okey, Cikgu Jabbar, lepas ni saya akan serahkan slot berikutnya kepada Cikgu ya. Ya. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pegawai-pegawai PPD, khususnya Puan Nilam dan rakan-rakan di belakang tabir sehingga berjaya menganjurkan program seumpama ini di peringkat daerah Batu Pahat. Okey, seperti yang telah Puan Nilam bacakan biodata saya secara ringkas tadi, saya bukanlah orang yang hebat sangat pun tapi ilmu yang ada sedikit ni untuk dikongsi bersama supaya mendapat manfaat kepada akhirnya kepada anak-anak didik kita. Okey, tanpa membuang masa, saya bercakap berkaitan dengan PBD ini lebih kurang 1.5 jam, lebih kurang lah 1 jam suku macam tu je.
Sebab pada saya Google Form ni cikgu-cikgu dah mahir sebenarnya, cuma fungsi-fungsi yang tersembunyi tu mungkin cikgu tak sempat nak explore. Jadi saya ada sedikit kemahiran ini untuk kita sama-sama berkongsi dan juga kita terapkan kepada anak-anak murid kita, khususnya untuk melaksanakan PBD. Dan saya telah mengaplikasi sendiri Google Form ini dengan pemberian sijil. Setakat ini mencecah 10,000 pelajar yang menjawab PBD saya di seluruh Malaysia. Sebenarnya saya buat untuk pelajar saya saja, tapi maklumlah pelajar kita ni zaman IT ni, dia bila dia suka dia share kepada rakan-rakan dia. Jadi bila dia share, saya dalam Google Form ni dia akan nampak pelajar tu daripada mana apa semua kan. Yang tu saya akan tunjuk satu persatu bagaimana untuk kita isi maklumat supaya kita dapat trace. Dapat trace pelajar ni daripada sekolah kita ke, pelajar ni daripada mana ke. Jadi pembinaan Google Form itu memberi maklumat untuk kita trace pelajar daripada mana-mana tempat. Jadi sedikit saya cerita bagaimana Google Form saya ni. Pada MCO yang pertama dulu, saya buat untuk pelajar saya sahaja di sekolah Datuk Mentera Luar sahaja. Jadi bila benda tu bagi mereka menarik, mereka share. Bila mereka share, saya tak tahu pelajar ni daripada sekolah mana. Tetapi saya pasti bukan daripada sekolah saya. Jadi saya kena kena edit balik Google Form saya tu, saya kena tambah negeri supaya bila pelajar ni isi Google Form, dia akan tanda negeri mana dia. Jadi barulah saya dapat detect ni pelajar ni daripada negeri Sembilan contohnya, daripada negeri Perak contohnya, daripada negeri Sabah contohnya. Itu pentingnya kita nak bina Google Form. Bukan hanya untuk membina sijil tetapi sebagai rekod kita untuk kita tahu bahawa pelajar mana yang dah jawab PBD kita. Mana tahu lepas ni PBD akan dilaksanakan secara meluas di Malaysia secara online. Angin-angin tu dah bunyi dah sampai tapi belum disahkan lagi lah. Tapi tak tahulah sejauh mana. Sekarang ni pihak KPM tengah bertukar-lumu untuk memuktamadkan bagaimana bentuk PBD yang boleh dilaksanakan bila ada COVID-19 ni macam ni. Jadi penutupan sekolah kita akan berlaku masalah. Jadi kita tak tahu sejauh mana budak tu perkembangan anak-anak murid kita terhadap pembelajaran. Akhirnya kita menyalahkan dia tak nak belajar dan sebagainya. Jadi sedikit benda ni boleh menarik minat pelajar lah untuk mereka mengikuti pembelajaran kita. Okey, pertama sekali saya nak cerita bagaimana saya tak ada slide. Saya guna slide daripada Community Guru Digital Learning bersama KPM. Yang ni dihasilkan oleh tim saya juga. Bawah ni. Tengok.
cikgu pergi dekat site site MOE DL Digital Learning, boleh dapatkan ni. Ataupun nanti saya akan share dekat grup Telegram berkaitan dengan ni lah. Mana dia punya ni? Okey, saya terus kepada modul yang ketiga. Modul ketiga, menambah elemen interaktif untuk pembelajaran aktif. Okey, ini merupakan slide daripada komuniti guru digital learning. Site ini dibina oleh beberapa tim lah. Antaranya IDIDIK, komuniti guru Malaysia, dan beberapa lagi komuniti yang lain untuk diguna pakai kepada seluruh pendidik di Malaysia. Okey, bila kita bercakap berkaitan dengan Google Form, ia merupakan satu alat yang boleh digunakan sebagai interaktif lah. Jadi ni apa maksud interaktif? Menurut Kamus Dewan Bahasa, elemen interaktif membolehkan pengaliran maklumat dua hala yang berterusan antara pengguna dengan pengguna melalui komputer. Sebagai contoh, Google Form boleh menghubungkan guru dengan murid kerana murid boleh menjawab soalan guru melalui Google Form tersebut. Maklumat beralir dari guru kepada murid dan dari murid kembali kepada guru melalui Google Form. Elemen-elemen interaktif dalam bahan pengajaran boleh menarik minat dan memastikan murid memahami topik pengajaran kita. Dalam modul 3, kita akan melihat cara-cara untuk menambahkan elemen interaktif dalam bahan pembelajaran murid dan pengajaran guru untuk meningkatkan penglibatan murid semasa pembelajaran. Okey, di sini jelas dia menceritakan berkaitan dengan Google Form yang kita boleh hubungkan antara guru dengan murid melalui soalan-soalan kuis yang kita bina ataupun soalan-soalan subjektif, soalan objektif, soalan subjektif, soalan struktur boleh kita bina melalui Google Form. Cuma soalan subjektif ni dia ada skema. Skema dia ni kita kena tulis, kalau pelajar tak ingat letak koma pun dia akan jadi tak betul. Sebab tu pada saya Google Form ni sesuai untuk objektif. Cuma yang subjektif kita hanya boleh buat soalan tanpa skema. Macam tu. Biarlah pelajar jawab dengan idea masing-masing. Cuma kita boleh print out apa yang mereka tulis. Dan jika perlu kita boleh simpan dalam fail kita sebagai rekod kita melaksanakan PBD. Untuk kita ni, kita sebenarnya tak sempat masa nak merekod dan sebagainya. Jadi Google Form ini merupakan platform untuk kita merekod, melaksanakan PBD dan juga menghubungkan antara kita dengan anak-anak murid kita. Dan yang paling penting sekarang ni dalam kursus ini ada elemen motivasi, iaitu sijil. Berdasarkan maklum balas yang saya terima daripada pemberian sijil secara digital ini, pelajar komen kat situ, saya seronok cikgu, saya sangat bermotivasi cikgu. Jadi kita pun terharu dengan komen-komen pelajar. Jadi mereka menghargai apa yang kita berikan kepada mereka. Tambahan pula, ia secara online saja. Okey.
yang ni cikgu boleh bacalah tapi saya cerita seberingkas lah. 3 tips untuk menambah elemen interaktif dalam e-pembelajaran. Yang pertama, bina plan pengajaran sebelum memilih elemen interaktif. Maksud sini ni bina plan, katalah cikgu nak mengajar subjek, kalau saya boleh saya ambil contoh subjek geografi contoh saya hari ni nak ajar berkaitan dengan iklim dan cuaca di Malaysia. Jadi segala kandungan kurikulum yang ada dalam bab itu saya pilih dan saya pastikan apa soalan yang saya akan tanya kepada murid-murid dalam Google Form nanti. Okey, yang kedua, pilih elemen interaktif berdasarkan objektif pengajaran anda. Jadi kalau kita mengajar objektif yang kita ajar tu, kalau kita buat Google Form berdasarkan berdasarkan topik itu saja, maka kita kena kontak dengan objektif yang kita nak sampaikan. Yang ketiga, penerangan jelas di awal pengajaran. Yang ni bila kita buat sesuatu yang interaktif ni, kita perlu jelaskan secara terperinci kepada murid-murid. Kadang-kadang murid-murid pada hari ni kalau nak ikutkan dari segi literasi literasi maklumat ICT ni, mereka sebenarnya lebih ke depan daripada kita, tetapi mereka kurang mendapat penerangan yang jelas daripada kita. Jadi cikgu-cikgu haruslah memberi penerangan yang jelas di awal pengajaran supaya pelajar ini dapat tahu apa yang mereka perlu buat, apa yang mereka perlu jawab dalam Google Form, ataupun untuk mengelakkan pertanyaan secara berulang-ulang dekat Google Form yang nanti saya akan tunjuk. Dekat Google Form tu kita boleh tulis arahan-arahan tertentu yang berkaitan dengan item yang kita buat. Contohnya dari segi masa menjawab. Masa menjawab Google Form ini contohnya 8.30 pagi hingga 10.30 pagi, 2 jam. Jadi boleh set dekat Google Form tu. Tapi yang tu bukanlah terkandung dalam kursus ini. Yang tu nanti lain. Nanti sekarang ni kita akan fokus kepada pemberian CJ, penjanaan CJ untuk Google Form ini. Jadi yang saya cerita tadi, penerangan yang jelas tu cikgu boleh tulis dekat Google Form arahan-arahan yang perlu dibuat kepada pelajar. Jadi pelajar sebelum dia menjawab soalan tersebut, mereka diperlukan baca penerangan-penerangan berkaitan dengan soalan tersebut. Jadi kuranglah beban kita untuk menjawab secara berulang kali. Walaupun tak mungkin tidak ada yang akan bertanya, sebabnya biasalah murid ni kan, dia akan tanya juga, cikgu nak buat macam mana. Sebenarnya kita dah tulis arahan kat situ, tapi tak apa. Untuk mensyaratkan Google Form ini sebagai satu Google Form yang profesional mengikut bidang kita, kita buat ikut arahan macam kertas soalan. Kertas soalan pertengahan tahun contohnya. Kita buat macam tu, ada masa, ada tarikh, ada arahan soalan dan sebagainya. Okey, dalam kandungan modul 3 ni ada beberapa interaktif. Yang pertama kita nak berbicara tentang inilah. Jadi kita terus kepada
modul yang 3. Okey, sebelum itu saya nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bilik darjah, ramai di antara kita beranggapan pentaksiran ini hanya berlaku di dalam kelas. Tetapi bagi saya, geografi bukan hanya berlaku pembelajaran di dalam kelas. Jadi penilaian saya tidak terhad kepada di dalam bilik darjah. Contoh contoh tajuk Kitar Semula. Kitar Semula tingkatan 3, geografi tingkatan 3, Kitar Semula di Malaysia. Dalam standard pembelajaran, dia ada berkaitan amalan Kitar Semula yang dilaksanakan oleh murid. Jadi kat situ di dalam bilik darjah tu tak nampak sangat dia melaksanakan amalan yang dia laksanakan. Tetapi di persekitaran sekolah, kita boleh nampak pelajar ini membuang sampah ke dalam tong sampah, mengasingkan sampah-sampah mengikut mengikut kelas-kelas tertentu dalam kategori Kitar Semula tu. Jadi bila saya nampak pelajar itu, tak mungkin saya menilai tidak boleh dijadikan itu sebagai pentaksiran saya. Jadi penilaian saya kepada pelajar itu bertepatan dengan standard kandungan saya tadi, maka saya boleh bagi tahap penguasaan di peringkat amalan. Bila standard kandungan pun tajuk dia amalan, mana mungkin kita nak mengubah standard pembelajaran tu berlainan dengan amalan tersebut. Jadi itulah saya kata pentaksiran bilik darjah ini dia bersifat bukan hanya di dalam kelas bagi subjek-subjek tertentu. Bagi subjek-subjek tertentu laksanakan di dalam kelas macam biasa. Tetapi bagi subjek saya ada mengikut topik-topik tertentu boleh dilaksanakan mengikut pemerhatian saya di luar kelas. Okey, bila PBD bermula, okey, yang tu saya tak nak baca. Mengapa PBD penting? Okey, ni. Negara kita telah mengalami penularan wabak COVID-19. Jadi kita kita jam sekejap macam mana nak buat PBD. Memandangkan sekolah ditutup, pelajar tidak boleh hadir ke sekolah dan menjadi pilihan kepada kita ialah PBD secara atas talian. Bila kita nak buat PBD atas talian, maka platform yang sesuai ialah Google Form. Google Form ini yang kita nak belajar pada hari ini boleh juga dijananya sijil secara automatik. Jadi PBD itu berlangsung sebagaimana kelas online yang kita laksanakan. Berlangsung macam biasa kerana PBD dapat membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, mengetahui keberkesanan pengajaran, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Okey, itulah kita mempunyai kekangan akibat daripada sekolah ditutup, kita terpaksa mengubah
kaedah pengajaran kita. Daripada kita masuk ke kelas secara secara konvensional, kita terpaksa membuat kelas secara virtual. Kelas secara virtual, kalau di negara-negara maju dia dah biasa. Dia dah negara mereka dah dari segi pencapaian, dari segi apa semua, mereka tidak ada masalah. Tetapi di negara kita masih baru, jadi kita pula terpaksa melaksanakan sesuatu pengajaran ini, tetapi kurang pula sambutan daripada anak-anak murid kita. Yang tu tak apa, itu kita bincang kemudian. Cuma bagaimana kita nak tarik nak tarik yang katalah sebelum kita buat Google Form ini, adalah 2-3 orang saja yang menyertai kelas kita. Tetapi bila kita buat Google Form ini, paling tidak 20 dah meningkat kepada 20 orang pelajar yang menyertai kelas kita. Jadi kita pun lebih bermotivasi. Tambahan pula pelajar pun bertambahlah motivasi mereka bila dapat sijil, dapat ganjaran, dapat penghargaan. Jadi itulah kaedah yang perlu kita fikirkan. Jadi saya nak kongsi kaedah-kaedah ini supaya kita sama-sama laksanakan dengan pelajar kita. Jadi 2-3 hari lepas, saya sebenarnya merupakan salah seorang jurulatih Delima daerah Batu Pahat. 2-3 hari lepas kami bersama saya punya tim membina soalan kuizis. Membina soalan kuizis di kalangan murid sekolah rendah. Ya. Di kalangan murid sekolah rendah. Jadi saya tengok sangat menarik dia buat. Jadi itulah yang saya nak katakan, PBD ini perlu diketengahkan cuma dengan kaedah yang berbeza. Ini yang saya nak bacakan, yang secara saya nak highlightkan ni melalui kerja projek kuis. Ni kuis. Jadi Google Form ni boleh buat kuis. Boleh buat kuis sebagai, kuis ini dijadikan sebagai PBD. Okey. Dan saya kata tadi PBD yang saya subjek saya tu melalui pemerhatian. Jadi kita nak kongsi supaya cikgu buat sesuatu PBD ikut landasan yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini kuis. Kuis boleh dibina dengan Google Form. Okey, ni berkaitan dengan PBD. Okey, seterusnya berkaitan dengan Google Form. Kita dah nak masuk step yang seterusnya lah ni. Step untuk kita nak dah nak tutorial lah kiranya. Okey, sedikit tentang Google Form. Walaupun ada, saya hampir pastilah semua cikgu dah tahu pasal Google Form ni. Tak mungkin tak tahu. Saya rasa semua dah hebat-hebat berkaitan dengan Google Form ni. Berdasarkan senarai peserta ni ada beberapa orang cikgu yang memang hebat saya kenal. Okey, Google Form adalah sebuah aplikasi yang sangat berguna untuk cikgu. Google Form boleh digunakan sebagai kuis untuk soalan yang pelbagai seperti jawapan pendek, pelbagai pilihan iaitu soalan objektif, kotak semakan ataupun check box, senarai menu ke bawah, drop down, pelbagai grid pilihan multi choice grid,
Okey, ni nanti kita masuk lepas ni. Pelbagai grid pilihan multi choice grid. Cuba lihat borang biodata di sebelah untuk melihat contoh soalan atau jawapan yang boleh disediakan. Okey, kalau cikgu pergi dekat site ni, cikgu boleh tengok perkongsian daripada rakan kita juga ni melalui YouTube. Bagaimana nak bina Google Form. Okey. Ada setakat ni ada soalan. Tak ada Okey, kita kalau cikgu boleh buka, cikgu buka terus Google Form ni. Sebab lepas ni kita nak bina Google Form ni dulu baru kita boleh buat sijil. Guru yang baru join mana? Okey. Ni Google Form yang dalam site ini dia tunjuk contoh berkaitan dengan biodata. Biodata murid kita ni kita boleh buatlah. Dan salah satu apa yang saya daripada eksplorasi terhadap sistem Google Form ni bukan hanya untuk PBD saja. Cikgu-cikgu boleh guna macam-macam tugas cikgu dekat sekolah. Cikgu boleh cikgu boleh guna apa saja. Contohnya setiausaha kebersihan contohnya. Bila cikgu nak dapatkan data kebersihan setiap kelas, cikgu binalah melalui Google Form ni. Jadi cikgu share dekat grup sekolah cikgu. Dengan kerjasama rakan-rakan guru yang masuk ke kelas tersebut isi. Jadi last sekali bila habis dah program kebersihan tu, cikgu boleh tengok data sekolah kelas mana yang paling bersih dan sebagainya. Cikgu bagi hadiah kepada kelas tersebut ataupun sijil kepada kelas tersebut. Salah satu program Google Form menjadi pilihan saya sebab nak buat sijil secara automatik satu. Dan saya hampir pasti bila kita bawa pelajar ke mana-mana penyertaan, kita paling tak sempat nak type sijil kepada mereka. Ni kadang-kadang pelajar terlepas sijil, sedangkan sijil itu perlu dimasukkan dalam PAJSK mereka. Jadi yalah, kita banyak tugas yang lain, jadi tak sempatlah benda-benda yang macam tu. Jadi selepas ni cikgu boleh bina sijil ni murid, dia secara automatik lah boleh boleh tulis dan cikgu tak perlu nak type komputer dan sebagainya. Itu menyenangkan kerja-kerja cikgu. Senang je cikgu. Sebagai kesimpulan awal untuk program ini, benda yang senangkan kita dan menyeronokkan pelajar. Ambil dua perkara ini. Perkara yang menyenangkan kita dan menyeronokkan pelajar. Jadi insya-Allah lah kita akan mampu lakukan. Jadi boleh ke cikgu kita nak mulakan untuk pembinaan Google Form? Boleh teruskan cikgu. Boleh Ramai dah tu nanti-nanti ni, tak sabar rasanya. Okey. Jadi cikgu buka ni dekat tambah ni, kita buat yang barulah tak payah ikut yang biodata ni Kita buat yang baru. Ni dia ada ni kan. Ini menunjukkan cikgu dah sign in cikgu punya account. Jadi cikgu tekan dekat yang
titik ni, cikgu tekan situ, cikgu pergi Google Form. Tak ada. Cikgu pergi Google Drive ni. Kalau cikgu dah baru lepas buka, dia akan keluar kat sini. Tapi saya tak buka hari ni, tak buka. Jadi cikgu pergi dekat Google Drive. Kalau boleh cikgu buat sama-sama jadi bolehlah kita belajar secara tutorial. Ini saya nak tunjuk contoh sijil. Nak buat sijil ni kena ada template sijil cikgu. Kena standby lah template sijil. Ni template sijil yang saya download daripada internet. Okey. Yang ni satu Google Form yang saya buat untuk kehadiran mesyuarat. Kehadiran mesyuarat permuafakatan mata pelajaran geografi daerah Batu Pahat bilangan 1 2020. Yang ni header ni cikgu ni lah boleh buat. Okey, contoh ni nanti dulu. Saya nak tunjuk gambaran awal dulu apa yang jadi. Ini adalah responses. Responses ni maksud mereka yang dah isi Google Form itu. Jadi 12 orang yang dah isi. Okey. Berbalik kepada kita nak buat yang baru. Cikgu tekan new. New. Boleh buat sama-sama. Cikgu. Okey, lepas tu Google Form. Pergi dekat blend form. Okey, bila cikgu tekan blend form, dia tak ada format lah. Ini yang betul-betul kosong. Jadi cikgu boleh tulis sini PBD tingkatan 4 prinsip account. Okey. Cikgu tulis tajuk dulu. Nanti tiba-tiba dia pangkah. Jadi kita boleh detect melalui tajuk dia ni. Okey, tajuk ini mempengaruhi sijil yang cikgu nak. Dia akan keluar dekat sijil. Ni apa benda yang cikgu tulis dekat sini, dia akan keluar dekat sijil ni. Ni apa ni, yang pertama, arahan yang pertama ni, dia akan keluar dekat sijil nanti. Jadi terpulanglah kat sini cikgu nak tulis apa. TP3 ataupun TP berapa? TP5. Ni kan PPD kan. TP5 tajuk. Tulislah apa benda. Membina laporan kewangan. Okey. Jadi bila cikgu hasilkan sijil, dia akan keluar kat sini. Nama pelajar kat atas tu. Lepas tu tajuk ni. Okey, ni apa function dia kat atas ni? Cikgu boleh buat satu-satu. Yang ni header. Kita nak letak header letak header apa, header yang mana? Okey, lepas tekan yang cikgu pilih,
ataupun cikgu nak pilih yang mana, ataupun cikgu nak upload foto pun boleh, tak masalah. Cuma dia ada saiz dia lah. Saiz dia. Okey, saya ambil yang header ni lah. Kalau cikgu tak ada header yang ni, cikgu boleh pergi dekat Canva, cikgu type je header Google Form. Dia akan tunjuk dia siap dengan saiz. Ni contohlah header yang saya buat. Cikgu ikutlah cikgu punya header lah. Okey. Yang ni yang pertama biasa nama lah. Nama murid. Okey, titik 2 bertindih. Ni biasanya dia akan secara automatik lah. Kalau dia tak keluar secara automatik, cikgu tekan dekat sini ambil short answer. Sebab dia kena tulis. Okey, ni fungsi-fungsi yang lain ni cikgu tekan ni required supaya budak kalau dia tak isi yang ini, dia tak boleh next yang seterusnya. Jadi cikgu tekan required. Okey, untuk soalan yang seterusnya kelas ataupun tingkatan. Okey, untuk tingkatan kalau cikgu cikgu buat Google Form ni sukatan tingkatan 4. Okey, ni kes tingkatan lah. Ataupun saya punya sukatan saya bagi kepada pelajar tingkatan 3. Tetapi sukatan yang saya buat dekat Google Form ni ataupun tajuk-tajuk yang saya buat dekat Google Form ni boleh daripada tingkatan 1, tingkatan 2 atau tingkatan 3. Okey. Contohlah, saya buat soalan ni cuaca dan iklim di Malaysia. Okey. Tajuk ini merupakan tajuk di tingkatan 2. Jadi budak tingkatan 3 dia boleh jawab juga. Budak tingkatan 2 pun boleh jawab juga. Jadi fungsi tingkatan kat sini untuk kes yang macam ni cikgu buat gini. Supaya budak boleh tick dia daripada tingkatan mana. Tingkatan 2. Lepas tu tambah tingkatan 3. Okey, ni multi choice. Ni yang macam ni multi choice dia panggil. Okey, jangan lupa tekan required sebab kalau tak tekan required ni budak main skip je. Dia tak tanda kat sini dia boleh next question. Jadi tak best lah macam tu Jadi maklumat perlu diisi dengan betul, dengan penuh lah detail. Okey, selepas tingkatan, cikgu boleh juga buat kelas. Kelas mana ataupun apa saja yang cikgu nak buat. Bolehlah. Ni kalau cikgu nak buat multi choice, cikgu buat siap-siap. Tinggal murid tick je. Melur. Tekan required. Okey. Ini maklumat asas cikgu. Supaya kita dapat detect pelajar kita. Jadi kita kena isi juga maklumat asas. Maklumat asas ini dia akan terpapar dalam ni responses ni dalam spreadsheet. Dalam ni ada lepas ni bila link ini cikgu share kepada murid-murid,
dia akan isi. Akhir sekali cikgu boleh dapatkan data dalam spreadsheet ni. Okey. Seterusnya soalan lah. Soalan 1, apakah jenis iklim di Malaysia? Cikgu boleh buat soalan cikgu sendirilah. Kalau boleh cikgu kena buat sekarang lah sebab apa tu, kita dapat sama-sama menghasilkan sijil. Okey, multi choice. Okey, iklim apa? Okey, jangan lupa tekan required. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Required. Tekan required. Okey, soalan seterusnya. Kita buat 5 soalan.
Tekan required. Okey, dan yang soalan yang terakhir, soalan nombor 5. Okey, siap 5 soalan cikgu. Okey, bila kita dah siap 5 soalan ni, kita perlu pergi dekat setting. Ni setting dia untuk dijadikan soalan Google Form ni sebagai quiz. Okey, dia akan keluar macam ni. Sekiranya ada keperluan untuk cikgu dapatkan Google email, collect email, cikgu tekan. Tetapi untuk kita jana sijil, kita mesti tekan ini. Sebab pelajar mesti tulis email masing-masing untuk sistem hantar sijil tersebut kepada email masing-masing. Sekiranya email yang diisi oleh pelajar tu salah, jadi sijil tersebut akan return kepada pembina Google Form ini. Jadi cikgu kena tekan sini, klik. Okey, nak responses receipt atau tak nak, mana-mana pilihan cikgu lah. Pada saya tak payahlah. Okey, yang ni requires sign in. Kalau cikgu tekan sini, kalau cikgu gunakan MOE, dia akan tulis sini. Restrict to user in moe.edu. Macam tu. Maksud dia kat sini, pelajar yang boleh jawab Google Form ini mestilah menggunakan akaun MOE. Ni saya guna akaun eDidik. Jadi kalau saya tekan dekat sini, cikgu yang tak ada akaun eDidik tak boleh jawab saya punya Google Form ini. Okey. Jadi tak payah klik. Kalau cikgu nak supaya meningkatkan penggunaan portal digital MOE tu, ataupun peningkatan penggunaan ID MOE tu, cikgu tekan dekat sini. Satu lagi, kalau cikgu tekan sini, kita dapat nama yang betul. Kalau tak, dia main tulis je nama apa benda, nama sekalipun. Okey. Jadi situlah. Kalau cikgu tak dapat detect dekat nama, cikgu boleh detect dekat email yang dia send Google Form tu. Jadi cikgu terpulang pada tindakan cikgu. Cikgu nak marah ke nak apa, terpulang. Okey, limit to one response. Jadi yang ni kalau cikgu tekan limit, satu account hanya boleh jawab satu saja. Yang ni respondent can. Okey, ini tak payah klik lah sebab respondent akan boleh
edit dia punya jawapan selepas dia submit. Okey, seterusnya presentation. Presentation show progress bar, tekan sini. Shuffle question order. Yang ni tak payah shuffle. Nanti bila cikgu shuffle, soalan yang cikgu buat tadi, kalau dah ada nombor gini dia tak sesuai. Nanti nombor 5 ni akan ada kat nombor 1, nombor 3, last kali. Jadi tak cantik macam tu. So cikgu tak payah shuffle lah. Sini confirmation message. Biasalah, biasa orang tulis tahniah. Tahniah. Teruskan usaha. Okey. Lepas tu quiz. Kalau kita buat Google Form ni, kita nak dapat markah, kita nak budak dapat markah, dapat sijil, kita kena tekan make this a quiz. Kena klik kat situ. Yang kat bawah ni kena klik semua. Okey. Lepas tu cikgu save. Bila cikgu save macam ni, dia akan keluar ni total point. Kalau soalan cikgu tadi ada 5, kalau cikgu nak jadikan 5 soalan tu jadi 100, satu soalan ni 20 markah. Jadi cikgu tekan answer key. Ni cikgu tekan pada jawapan skema cikgu lah. Tekan dekat ni 20 markah. Banyaknya. Okey, kalau ni 5 soalan je lah. Okey, lepas tu cikgu klik dekat soalan yang kedua, answer key. Hujan, jenis hujan yang dialami di Malaysia, hujan perolakan. Salji tu bukan hujan, tetapi ia kerpasan. Hujan itu sebahagian daripada kerpasan. Dan jika salji pun sebahagian daripada kerpasan. Okey, ni answer key. Tekan jawapan yang betul. Lepas tu jangan lupa cikgu tekan point yang cikgu nak letak. Okey. Soalan nombor 4. Yang ni tak boleh, simbol saya tak jumpa macam mana nak letak simbol. Jadi kita buat ejaan lah. Jadi sini 20. Dan seterusnya nombor 5, answer key. Lepas tu tekan skema jawapan 20. Okey, tekan done. Semua sekali dia akan keluar 100. Ni semua soalan ni bernilai 100. Soalan 100 markah. Jadi kalau cikgu nak tengok secara sepintas lalu berkaitan dengan form yang cikgu buat ni, cikgu tekan ni, preview. Macam ni lah Google Form yang cikgu berjaya siapkan. Okey. Jadi 5 soalan ini, pelajar harus menjawab 5 soalan ini dan dia perlu submit. Bila submit, sistem akan baca dia punya markah dan akan jana sijil.
Okey, bila dah ada soalan macam ni, kita nak masuk step yang kedua lah berkaitan dengan sijil. Cuaca dan iklim di Malaysia, cikgu tambah sikit. Semua pelajar tingkatan 2 dan tingkatan 3 hendaklah menjawab soalan ini. Rahanah. Okey, ni bila kat sini kaitan dengan geografi, jadi cikgu edit jugalah kat sini. PBD tingkatan 2 tingkatan 2 lepas tu tajuk cuaca iklim. Maaf cikgu, saya buat geografi ni. Okey. Lepas tu cikgu nak tengok Google Form cikgu. Ni cikgu nak tekan berwarna-warna ni, cikgu tekanlah cari ni theme color. Theme color maksudnya tema pada keseluruhan feature Google Form cikgu lah. Kalau orang geografi dia suka hijau lah, hijau je. Tak apa-apa hijau, cikgu tekan lagi sini. Situ. Add. Okey. Itu. Font style. Kalau ni font yang standard, cikgu nak tukar font. Dia ada 4 pilihan saja font. Saya lebih suka playful. Dia tak nampak secara tak nampak sangatlah profesional tak nampak rasmi sangat. Ini macam tu. Dah siap pangkap. Apa lagi yang kita perlu set? Ni tadi. Yang ini preview. Lepas cikgu preview, cikgu pangkah je. Okey, yang ni setting. Kita dah setting awal-awal tadi. Siap-siap. Yang ni send. Send ni fungsi untuk kita nak dapatkan link. Nak dapatkan link Google Form kita ni. Jadi cikgu tekan dekat sini. Yang ada lambang ni, link ni. Tekan situ, cikgu ambil link ini. Tapi saya galakkan cikgu-cikgu shorten URL. Bila cikgu tembak dalam grup mana-mana Telegram, tak adalah panjang berjela. Ni, tak ada panjang berjela cikgu punya link. Nanti orang tengok pun serabut panjang sangat. Okey, cikgu shorten URL. Bila cikgu shorten URL, cikgu jangan lupa tekan copy. Bila cikgu tekan copy, cikgu boleh cikgu boleh save kat mana-mana. Saya save kat sini dulu. Okey. Okey ni. Macam tu. Ni simpanlah sekejap dekat cikgu punya Telegram tu. Okey, seterusnya kita masuk dekat sijil. Untuk kita bina sijil, cikgu tekan ni add-ons. Tekan add-ons. Jadi certifier. Tekan situ. Ni belum enable. Cikgu tekan enable. Okey. Dia tekan enable, dia akan keluar macam ni. Certifier is now enabled for use in this quiz.
Okey. Cikgu tekan sini. Bila dah keluar sijil ni dah nak habis lah kita punya ni. Perkongsian hari ni. Sekejap je. Sekejap cikgu, yang simbol tu dekat mana? Yang untuk Simbol apa? certifier tu? Dekat ni atas ni. Ni atas. Ni atas ni. Nampak tak? Kalau tak nampak. Okey, nampak. Besar. Okey ni, ni. Add on dia tulis. Cikgu tekan situ. Dekat ni certifier ni. Sebenarnya banyak lagi benda-benda yang boleh dibina dengan Google Form ni macam signature. Katalah pengetua dia nak buat sijil yang ada sign dia. Boleh guna apps ni. Okey. Ni Telegram bot apa macam-macam lah. Dia tekan sini show certifier control. Saya besarkan skrin sikit. Okey. Kecilkan sikit Nampak. Okey, bila dia keluar macam ni, cikgu-cikgu kena turn on. Bila turn on barulah dia berfungsi sijil digital tu. Turn on. Nanti please wait tunggu sekejap. Ni bila dia dah tulis status certification is on. Jadi dia dah on lah. Yang ni passing. Yang ni fungsi untuk kita nak tetapkan berapa markah untuk pelajar dapat sijil. Okey. Bagi guru-guru yang menggunakan Google Form untuk kehadiran mesyuarat, passing ni tak payahlah. Cikgu letak kosong je. Ataupun letak 100 semua. Supaya semua sijil dapat dijana. Tapi untuk PBD ini, cikgu letaklah jumlah yang cikgu rasa boleh beri sijil kepada para pelajar. Katalah 80%. Okey, yang kedua template. Yang ni template, cikgu tekan sini. Yang daripada atas sampai bawah ni, black frame, brown frame, golden apa semua ni, yang ni template yang dia dah bagi. Okey, kalau cikgu tak nak pening-pening kepala, tak nak template yang lain, nak cari tak berapa ada masa, jadi cikgu guna dah yang mana-mana ni. Okey. Ini saya tunjuk function dulu belum setting lagi apa dia punya tu. Dia punya sijil. Okey. Yang last kali ni, bila cikgu tekan mana-mana template, cikgu boleh tengok contoh dengan cara cikgu tekan sini. Email me sample. Maksudnya dia akan hantar kat cikgu email sampel. Ataupun cikgu nak tengok dulu template ini, cikgu boleh tekan preview all. Inilah bentuk-bentuk sijil yang biasa yang sudah ada yang dah tersedia dalam Google Form ni lah. Okey lah juga biasa, walaupun biasa dia menarik bagi pelajar bila dia dapat sijil. Okey, yang ni see here for instruction. Yang ni penting untuk cikgu-cikgu nak set dia ada kata kunci untuk setting sijil. Okey ni, merge tag, full name macam ni. Ni kena buat 2 kurungan, lepas tu type full name. Okey. Lepas tu title. Ini instruction dia ni macam ni lah. Cikgu dapatkan template sijil, cikgu edit dekat sini. Edit dekat sini dan edit dengan title.
maka dia akan dapat bila pelajar jawab Google Form tersebut, CJ yang macam ni lah yang akan dapat kepada mereka. Okey, sebelum itu kita cuba buat CJ dulu. Okey. Okey, ni saya dapatkan header daripada PPD sebab saya nak sediakan sijil untuk cabaran kuisis kepada kepada murid-murid tu murid skor rendah yang buat kuisis melalui portal Delima. Yang ni cikgu tak boleh guna sembarang-sembarang cikgu kena dapat kebenaran daripada pihak PPD untuk gunakan ini. Saya bimbang bila kita create sijil secara digital berlaku penyalahgunaan sijil. Jadi buat sijil sendirilah apalah nanti kan. Jangan cikgu, saya tak ajar benda macam tu. Saya ajar berkaitan sijil untuk para pelajar. Okey, supaya kita elaklah benda-benda yang macam tu Okey, ni header ni. Jangan guna header ni lah. Cikgu buat header cikgu sendiri. Ataupun saya tak bagian ni, saya pilih saya punya template sendiri sijil. Okey, ni yang MCO dululah. MCO yang lepas ni saya buat macam ni, ada gambar saya, ada sijil penyertaan kelas bimbingan geografi, atas talian tahniah atas pencapaian anda. Okey, ni tak payah gunalah yang ni. Kita guna yang lain. Okey. Saya geografi ni memang ada gambar saya cikgu. Gambar sama ada secara grafik ataupun gambar yang real. Okey. Ni. Ni contoh sijil. Sijil ni saya letak grafik saya. Jom belajar geografi. Ni cikgu boleh type. Tahniah atas komitmen anda. Yang ni full name. Merge tag cikgu kena betul Kalau cikgu tulis full name bentuk macam ni, huruf besar semua, jadi nama anak-anak murid cikgu dekat sini semua huruf besar. Kalau cikgu type F sahaja huruf besar, ULL, dia akan ikut macam tu. Maksudnya nama anak murid cikgu dia akan ikut yang depan saja besar. Macam ni lah yang katalah Abdul Jabbar bin Muhammad. A tu huruf besar, J huruf besar, B huruf besar, Muhammad M huruf besar. Yang depan saja huruf besar. Kalau cikgu type F huruf besar, U, L, L tu huruf kecil, N huruf besar, A, M, E tu huruf kecil. Jadi sijil ni saya nak lebih nampak cantik, saya buat semua huruf besar. Yang ni cikgu tulis sendiri. Memandangkan kita buat Google Form ni untuk pentaksiran, maka saya tulis ni, pentaksiran atas talian mata pelajaran geografi. Jadi tulis title kat sini. Biasa title saya ni tajuk. Tajuk pelajar, tajuk Google Form tadi. Kalau cuaca dan iklim dia keluar sini. Okey. Dah kita ambil sijil ni sijil GF ambil je. Okey. Dekat certifier tadi tutup. Okey, yang ni template ni cikgu pergi use a custom template.
Tak maaf Cikgu Abeja, Ya. masih nak bertanya. Maksudnya di sini, adakah sebelum kita nak masukkan dekat Google Form, kita kena create dulu CJ tempat lain dulu, macam yang Cikgu. Ya. Okey. Google Drive. Okey, boleh tunjuk tak macam mana nak create file terlebih dahulu? Sebab apa yang Abang Jaya tunjuk sudah ada file, ada Okay. Ya. Okey. Okey. Cikgu pergi dekat ni, new. Cikgu tekan Google Slide. Ni Google Slide. Blend presentation. Okey, ni adalah Google Slide yang blank lah. Sebab apa ni, Certifium ni dia hanya detect dengan Google Slide sahaja. Jadi dia tak boleh dengan CJ yang bentuknya tinggi tu kan. Yang menegak tu tak boleh. Yang tu kena belajar yang lain pula. Okey. Cuma yang ni CJ-nya macam ni lah. Dia memanjang macam ni. Ni cikgu tukar layout. Layout tak payah, background lah. Background katalah cikgu nak warna orange. CJ cikgu akan jadi keluar orange macam ni lah. Ataupun cikgu nak ada yang template. Kalau tak nak template, jadi macam ni lah. Simple macam ni. Ataupun cikgu nak ambil yang tepi-tepi ni. Yang tepi-tepi ni pun boleh juga. Ni saya ambil yang ni je. Dulu. Yang sebelum-sebelum ni. Ini. Jadi cikgu tekan. Merge tab. Full. FULLNAME. Ni adalah merge tab untuk nama murid. Cikgu kecil kan, nanti nama dia akan jadi besar ikut saiz yang cikgu buat ni. Jadi cikgu kecilkan ke berapa saiz berapa yang sesuai. Saya biasa 20. Okey, ni title. Merge tag yang kedua, title. Title. T-I-T-L-E. Title ni merujuk kepada Google Form, tajuk Google Form yang cikgu letak atas sekali tu dia akan detect kat sini. Ataupun cikgu nak boldkan. Nama pun cikgu boldkan. Okey, saya sebenarnya nak bagi budak seronok, kita letaklah grafik-grafik ni. Cikgu yang kreatif dia letak Ultraman ke, Batman ke, apa macam-macam lah boleh letak. Terpulang pada kreativiti cikgu. Ni yang kosong lah ni. Jadi nak type atas ni cikgu pergi dekat tab box. Cikgu Abija, maaf saya nak tanya yang full name tu dapat dari mana Saya terlepas betul lah tadi. Full name dapat dari Dah mana? import ke apa? Diimport ke? Saya dah termiss tadi lepas kita cari certify yang punya pasal lah ni. Tak apa. Maksud cikgu formula ke apa? Dia linkkan ke macam mana tu yang dia daripada link. Okey, sekejap saya tunjuk. Okey, dia link macam ni, Certifium. Ni cikgu dekat status ni, link to exam.
Ni Oh, link. okey, jumpa kat situ link to exam Sebelum Okey. sebelum ni dia status ni dia off. Jadi kena on dulu, cikgu kena on dulu. Okey. Ni saya dah on. Jadi ni dia dah link ke exam. Okey, cuma ni dari segi apa tu ni formula bagi merge tab untuk sijil. Yang ni formula yang dia dah bagi dalam ni advance. Kalau cikgu tak sempat dengan video ni, cikgu pergi ni advance. Lepas tu cikgu tengok here. Ni certificate template. Ni bawah sekali ni dia ada formula-formula dia. See here instruction. Ni formula dia. Okey, bagi cikgu nak tambah sijil perkataan nama sekolah kan ataupun tingkatan. Cikgu tambah ni ada identifier. Cikgu buat ni dekat sini. Sebelum title lah biasa kan. Lepas full name ni cikgu buat formula ada identifier. Saya tak letak. Cuma dekat sijil ni saya tak letak tetapi ada dekat spreadsheet saya. Okey. Dah settle kat sini, kita selesaikan sijil dulu. Okey. Ni golden. Yang tadi cikgu save dulu sijil. Sijil testing. Okey, satu lagi cikgu kena tulis skor. Skor budak yang dapat tadi berapa? Cikgu kena try and error Tak masalah. Benda ni boleh try and error sahaja. Okey, dah siap. Cikgu tutup. Semua ni sijil-sijil cikgu tutup lah. Okey ni. Dekat template ni cikgu pilih use a custom template. Okey, cikgu select a new file. CJ testing. Select. Lepas tu save change. Okey, dah okey lah tu. Jadi kalau cikgu nak testing, cikgu tekan ni email me example. Email me sample. Cikgu tekan sini, dia akan hantar dekat email cikgu. Prepare ni. Dia akan tulis notification a sample certificate has been emailed to you. Jadi cikgu kena buka email. Macam mana nak buka email? Cikgu pergi dekat Google Drive, cikgu tekan yang ni titik ni. Cikgu tekan ni Gmail. Ni. Sampel yang dihantar, inilah.
Ni. Skor ni tak dapat sebab saya tak jawab soalan tadi. Dia kena jawab dulu soalan ni baru keluar skor. Ni antara CJ yang kita buat tadi lah. Okey. Tengok. Ni. Masa dekat certification tadi, kalau kita dah turn on, dia akan hantar satu notification dekat email kita. Yang ni, notification ini kita boleh setting. Macam saya ni, ni sampai sekarang budak buat PBD saya non-stop ni, jumlah belajar geografi, pentaksiran atas talian. Ini yang kita boleh setting. Jumlah belajar geografi. Kalau saya dah buka, saya boleh tengok lah CJ mereka. Ni CJ mereka tekan ni. Ni CJ mereka. Ni dia akan keluar macam ni. Ni template yang saya buat sendirilah. Ni tajuk title tadi. Bab 4 cuaca dan iklim di Malaysia. Tarikh. Ni tarikh saya lupa tadi. Sepatutnya kena letak tarikh tarikh dengan markah. Jadi okey, soalan template tadi saya dah tunjuk. Jadi saya akan guna template yang dah nanti tak cukup masa pula yang dah saya setting. Saya dah tunjuk cara buat sijil. Jadi saya akan guna saya punya sijil yang dah tersedia. Okey. Email lagi sekali. Tak apa cikgu. Setiap kali cikgu buat, cikgu hantar email supaya kita nampak apa yang kita nak harapkan dekat CJ tu, kita dapat gambaran awal. Ni. Ni. Ini gambaran yang inilah yang saya buat tadi. Saya guna template saya balik. Yang tadi saya tunjuk template yang macam mana dari awal kita create template sijil. Okey. Okey, dah siap lah. Cuma satu lagi cikgu. Dekat advance ni, dia ada satu kata kunci untuk kita nak dapatkan apa dekat email kita. Ni, name or sender. Kadang-kadang banyak maklumat yang masuk ke email kita akan terlepas pandang. Jadi kita buatlah pentaksiran atas talian. Okey, yang ni tak payahlah isi cikgu. Satu lagi yang saya galakkan send as image. Tak payah PDF cikgu. Supaya image ni ataupun terpulang pada pilihan yang cikgu image ni kita dapat tengok terus. Pelajar ni bila dia dapat tengok terus, dia seronok lah. Kadang-kadang dia nak post dekat IG ke, dia nak post dekat Facebook ke ataupun TikTok dan sebagainya, itu terpulang pada dia. Sebenarnya pelajar bila dia post itu menunjukkan dia seronok. Itu yang kita naknya daripada pembinaan Google Form dengan CJ ni. Bila dia seronok, dia nak buat lagi. Cikgu ada lagi tak soalan? Saya ambil contoh. Saya punya soalan ni tak putus-putus sampai hari ni duk jawab situlah. Saya malas nak unlink form ni, kesian pula. Jadi cikgu saya tunjuk saya punya soalan. Cuaca dan iklim bab 4.
Ni yang saya buat lah. Ni cikgu tulis. Cikgu boleh tulis duduk diam-diam di rumah. Tugasan ini mesti disiapkan dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Duduk diam-diam di rumah, jawab soalan kuis. Okey. Kadang-kadang bahasa yang kita guna tu biarlah bahasa yang santai. Okey, ni dah 1655 responses. Ni. Yang jawab saya punya ni Google Form ni 1655. Yang ni untuk page ni lah. Jadi bila cikgu ni bila cikgu buat image ni, dia terus dapat CJ yang dalam bentuk image. Lepas tu cikgu terus save. Terus save. Okey, lepas ni saya send dekat group, jawablah cikgu. Lepas tu kalau dapat CJ tu maksudnya cikgu lulus. Kalau tak dapat CJ tu cikgu belum lulus. Okey, dah siap lah. Itu saja yang berkaitan dengan CJ. Ini soalan-soalan dia Soalan-soalan dia hanya 5 soalan saja, 5 kali 20, 100. Jadi apa lagi sebab kita nak nak ambil link Google Form ini, cikgu tekan dekat send. Okey, cikgu pergi dekat send, lepas tu cikgu ambil ni. Ni logo ni, lepas tu cikgu shorten URL. Lepas tu cikgu copy. Cikgu copy. Lagi sekali cikgu, saya nak test kejap. Saya nak test kejap. Supaya CJ yang dapat tu betul-betul yang berkualiti lah. Jangan ada perkataan salah ke apa ke send ini sample lagi sekali ni. Cikgu nak cuba berapa kali pun tak kisah. Cuma dia ada kota Kota CJ 1,500 sekali run. Jadi cikgu buat untuk anak murid cikgu. Tapi yang saya 1,600 tak ada masalah pun. Ada yang satu lagi 4,000 lebih, tak masalah pun, kota dapat je. Itu tak pasti pula dia macam mana dikira tu. Okey, kita nak tengok dekat Gmail. Dekat email dekat email dia akan hantar sampel. Okey, ni. Setelah saya setting dalam bentuk gambar, kita tengok dia dah jadi ke belum. Jadilah tu, cikgu. Siap ada tarikh, siap ada markah lagi. Okey. Inilah yang yang budak-budak akan dapat. Okey. Dah send dekat ni, ambil shorten, ambil copy. Saya akan post dekat group, mana group? Group pelaksanaan. Okey. Group LinkedIn lah. Okey, saya paste. Cikgu boleh jawab. Cikgu tekan tu, cikgu jawab. Lepas tu, cikgu akan terima CJ melalui email masing-masing. Okey. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. 3.45 maksudnya sejam 45 minit. Ada soalan Cik Abijah di ruangan chatting tu? Di ruangan chatting, sekejap saya tengok.
Cikgu Abijah, kenapa ya jika dibahagi add-on tiada sertifikat cuma ada form builder dan form jika di bahagian add-on tiada okey. Kalau tiada sertifikat ni cikgu kena ni download dulu cikgu download dulu. Okey. Mana lagi? Dah klik add-on tapi keluar notification saja macam mana? Soalan yang sama. Mana saya tengok Ni show. Tak keluar mana cikgu? Ni dia akan keluar macam ni. Tadi enable. Jadi cikgu kena tekan enable dulu. Baru dia keluar benda ni. Lepas tu show. Bila show, cikgu kena pergi turn on. Ni. Turn on. Dekat sini dia ada on. Cikgu kena tekan biar dia keluar certification is on. Ni off. Biar saya off dulu. Mana dia? Ni dia akan klik macam ni lah status dia. Cikgu tekan turn on. Okay. Turn on. Dia dah pergi ke email cikgu. Memandangkan saya dah turn on tadi, dia akan keluar gini. Certification is now turned on for your exam. Ni dia telah beritahu bahawa kita punya certifier tu dah aktif. Dah boleh diaktifkan dengan sijil. Okey, ada soalan lagi. Cikgu, macam mana nak dapat setting untuk buat sijil? Memang perlu gunakan simbol tertentu sahaja ke? Ya. Sebab dia formula itu dia dah di set untuk untuk sijil tu. Dalam formula certifier tu dia dah ada setting dia lah. Jadi cikgu tekan advance. Ni advance ni. Tekan advance. Tekan see here. Certificate template. See here for instruction. Ni formula ini sahaja. Dan penerangan ada dekat tepi ni. Full name maksudnya ni examiner ni, nama examiner lah, nama pelajar. Okey, title ni merujuk kepada tajuk kuis tu. Ada identifier ni biasanya dia letak di bawah full name. Contohnya nama pelajar kita nak tambah tingkatan berapa? 3 melur katakan. Jadi cikgu lepas full name ni cikgu type ada identifier. Ada identifier dia akan merujuk kepada ini yang kedua. Biasa yang kedua ni. Selepas nama murid ini. Sebab itu penting kita susun ni. Susun ni dia merujuk kepada dalam sijil. Katalah tingkatan ni tak perlu ada dalam sijil. Cikgu tarik ni tukar.
cikgu nak tahu kelas mana kan. Cikgu tukar tarik kat gitu. Okey. Dah selesai untuk ni. Ni kita punya ni lah. Ni kalau saya baca ni banyak masa diperlukan. Ini ada function-function dia. Date macam ni. Kalau date ada 2, dia akan ikut format ni. Day, month, year. Kalau date tak ada apa-apa ni, dia macam ni. Dia ikut format USA ataupun mana-mana tempat. Jadi tak cantik. Date yang tak ada nombor 2 ni tak cantik. Dia tak ikut format. Okay, ada lagi. Certifier. Okay. Install certifier, klik kat add-on cikgu. Ya betul. Mana lagi? Limit peserta yang telah ditetap. Ya, dah sampai limit peserta yang telah ditetapkan. Okey, yang tadi awal-awal tadi Okey, limit hanya 100 saja. Jadi inilah. Okey, ini saja yang saya nak sampaikan. Jadi cikgu-cikgu boleh bertanya PM saya secara personal. Okey, ada apa lagi yang cikgu nak tanya? Cuba cikgu jawab. Dapat tak email sijil? Cikgu boleh jawab Google tadi. Link yang saya bagi tadi dalam grup. Bila cikgu jawab tu, cikgu dapat tak sijil? Okey. Bila cikgu dapat tu, cikgu boleh create sendirilah. Pula. Okey. Saya serahkan kepada puan moderator untuk agenda seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Jabar atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada guru-guru yang terus setia dengan bengkel ini, kerana sesungguhnya bengkel ini memang memberi banyak manfaat kepada kita, kepada guru khususnya, dengan slogan Cikgu Jabar tadi, iaitu menyenangkan guru dan menyeronokkan pelajar. Jadi saya harap ilmu ini dapat diaplikasikan dalam PDPR cikgu khususnya yang mana mengkhusus kepada PBD. Nanti kami akan di ruangan chat ada link untuk kehadiran. Nanti backupnya kami masukkan dalam grup Telegram juga, link dan juga QR code. Sebelum tu ada apa-apa soalan lagi nak bertanya ke sebelum kita menutup majlis? Kalau ada boleh tanya boleh PM Cikgu Jabar sendiri, boleh masukkan dalam grup. Grup tu jangan left dulu sebab nanti Puan Zalina akan sendkan rekod pada hari ini, yang kita dah rekodkan pada hari ini untuk kita buat ulang kaji semula ya. Saya pun nak kena buat ulang kaji semula. Kalau file tu besar tak apa, kita akan hantar email sebab dekat dalam Google Drive saya memang ada maklumat-maklumat cikgu dalam email. Okey, ada apa-apa lagi rakan-rakan yang nak bertanya? Ramai yang mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Jabar. Nama glamour dia Cikgu Abijah kan? Abijah. Abijah, tu dia cikgu punya nickname lah Cikgu Abijah ni. Manila. Ya saya. Dekat dalam grup Telegram ada cikgu yang bertanya, ada yang cuba jawab tapi dia kata need permission. Soalan yang cikgu Abijah bagi tadi. Okey, mungkin saya setting restrict. Saya setting dekat Google Form tu hanya email e-didik saja. Itu yang mana cikgu-cikgu yang guna email
selain pada e-didik dia tak boleh jawab. Jadi benda itulah yang akan keluar unique permission. Sama juga dengan kita nak buat laporan PDPR di tingkat daerah. Ramai yang bertanya. Jadi saya buat video. Ramai cikgu-cikgu sekolah saya terutama sekali bertanya. Jadi benda yang sama bertanya, alangkah saya buat video untuk manfaat semua orang. Jadi ada kalau masalah unique permission tu, satu je masalah dia. Kita buat Google Form, kita tekan hanya MOE saja. Yang tu kita setting kan. Kalau kita klik kat situ, hanya pengguna email tertentu yang boleh jawab Google Form kita. Kalau kita rakan guru ni kita ada MOE. Penting untuk kita klik kalau kita nak dapatkan email peserta hanya guru saja. Kadang-kadang murid sekarang ni dia berada di rumah, ibu bapa dia yang jawab soalan. Jadi situ pentingnya kita ni. Kita settingkan macam tu. Itu yang sebenarnya PBD ni masih dalam peringkat perbincangan. Bagaimana kalau pelajar tingkatan 1 hingga 6, pelajar darjah 1 hingga 6 tu, ni betul ke PBD yang dibuat oleh pelajar tersebut atau ibu bapa mereka yang menjawab. Itu yang masih dalam perbincangan, isu yang hangat dalam pengurusan PBD secara atas talian. Okey, berbalik kepada email tadi, kalau cikgu tekan klik, hanya email MOE sahaja yang boleh jawab. Macam tadi saya create menggunakan email akaun e-didik. Jadi bila saya klik kat situ, hanya cikgu-cikgu yang ada akaun e-didik sahaja boleh jawab Google Form tersebut. Sebab itu saya lebih suka guna akaun biasa. Akaun Gmail yang biasa tu, siapa nak jawab, jawablah. Ataupun satu lagi cara, jangan tekan apa-apa butang kat situ. Maksudnya bila tak tekan apa-apa butang kat situ, peserta daripada email yang mana-mana sekalipun boleh jawab Google Form tersebut. Okey, harap menjawab soalan. Okey, terima kasih cikgu. Sekali lagi terima kasih daripada PPD Batu Pahat khususnya bidang TVET, pembelajaran, sektor pembelajaran. Terima kasih kepada Cikgu Abija. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang masih setia lagi dengan kita. InsyaAllah jika ada kesempatan lagi, kita akan jumpa lagi pada bengkel yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga bagi pihak saya kerana memberi peluang untuk berkongsi kepada semua rakan-rakan guru di Batu Pahat. Tahniah anda semua, guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.